Okey, garam nitrat semua larut. Garam sulfat, garam klorida ada 3 saja yang tak larut. Okey, so awak dah belajar semalam ada 2 kaedah untuk menyediakan garam terlarutkan berdasarkan dia punya jenis garam. Okey, so kaedah pertama untuk garam yang start dengan anak iaitu amonium, natrium dan juga K. K apa? K itu garam apa? Kalium. Kalium. Okey, so kaedah 1. So garam yang start dengan anak kita gunakan kaedah 1 iaitu kaedah peneutralan. Okey, tindak balas peneutralan. Kaedah dia kaedah pentitratan. So persamaan yang terlibat adalah asid campur dengan alkali menghasilkan garam campur air ataupun asid campur dengan amonia akan menghasilkan garam. So kaedah yang kedua adalah untuk menyediakan garam selain daripada garam anak. Okay, so persamaan yang terlibat adalah asid campur logam reaktif menghasilkan garam campur gas hidrogen, asid campur oksida logam menghasilkan garam campur air dan sekali asid campur karbonat logam menghasilkan garam karbon dioksida dan juga air. So ini yang kita belajar semalam. Okay. Jadi penurunan garam terlarut melalui kaedah penghabluran semula. Okey, kadang-kadang garam yang awak hasilkan akan mempunyai benda asing. Jadi dia tak tulen. So macam mana kita nak dapatkan garam yang tulen adalah melalui kaedah penghabluran semula. Okey, kaedah penghabluran semula untuk mendapatkan garam yang tulen. Jadi aktiviti 6.23 adalah kaedah untuk mendapatkan garam yang tulen yang kita panggil sebagai kaedah penghabluran semula. Okay, kalau awak tengok gambar rajah, sebenarnya step yang ketiga, keempat, kelima dan juga keenam sama dengan kaedah untuk hasilkan garam yang kita belajar semalam. 6.19 dengan 6.20. So step 3, 4, 5, 6 adalah sama. Okay, yang berbeza hanyalah step nombor 1 dan juga nombor 2. So dekat sini macam mana kita nak turunkan garam tersebut adalah kita larutkan hablokuprum sulfat ataupun hablo garam yang kita dah buat yang dah disediakan, kita larutkan dalam air yang dipanaskan. Okey, selepas tu kita turas. Jadi penurasan yang pertama, okey, penurasan pada step pertama yang ini adalah benda asing yang kita asingkan. Okey, penurasan yang pertama kita nak turas benda asing. So yang kita ambil untuk kita panaskan sehingga tepu adalah hasil turasan. So hasil turasan ni adalah kuprum sulfat yang dah tulen. Lepas tu kita buat apa? Kita panaskan sehingga larutan itu tepu. Macam mana nak tahu dia tepu? Bila ada hablur garam terbentuk pada mangkuk pijak. Okay, lepas tu kita turas. So turasan yang kedua adalah dapat hasil hablur garam tersebut. So hablur garam yang dituras inilah yang kita keringkan dengan menggunakan 2 kertas turas. So ini adalah kaedah penghabluran semula untuk dapatkan garam yang tulen. So garam yang kita dah sediakan, kita nak dapat yang tulen, kita buat kaedah penghabluran semula. So ini kaedah penghabluran semula. Okay, seterusnya semalam kita buat garam tak terlarut. So hari ni kita nak sediakan garam tak terlarutkan. Okay, apa dia garam tak terlarutkan? Senaraikan Kak Cikgu, apa dia garam tak terlarutkan? Garam apa? Apa? Garam tak terlarutkan. Garam apa? Bacap. Bacap tu untuk apa? Bacap tu untuk apa? Garam apa? Sulfat. Okey, apa bacap tu? Sekarang bacap-bacap tapi tak tahu bacap tu apa. Bar tu apa? Barium. Barium, sulfat. Okey, lagi?
kalsium sulfat dengan plumbum sulfat. Kalsium sulfat. Last sekali, plumbum 2 sulfat. Okey, lagi garam apa? Okey, sulfat 3, garam tak terlarut. Lagi garam apa? Yang tak terlarut. Pam. Okey, pam tu apa? Merkuri klorida, plumbum klorida dengan argentum klorida. So, pam, klorida, so plumbum klorida, argentum klorida dan juga mercury klorida. Okey, lagi. Ada lagi yang tak terlarutkan. Garam yang tak terlarutkan. Ada lagi apa dia? Sulfat, bacap, barium, kalsium, plumbum, klorida, pam, plumbum, argentum, mercury. Okey, lagi satu apa dia? Garam jenis apa? Yes, semua garam karbonat selain daripada apa? So semua garam karbonat selain daripada apa? Ya, semua garam karbonat. Ya, selain daripada natrium, kalium dan juga amonium. Selain daripada anak. Iaitu anak tu apa? Amonium, natrium dan juga kalium. 3 ni je yang larut, yang lain tak larut. Okey, so cara nak sediakan garam yang tak terlarut ni adalah melalui tindak balas 2. Okey, untuk menyediakan garam tak terlarut adalah melalui tindak balas penguraian ganda 2. Okey, apa yang kita buat dekat sini? So, aktiviti 62.4 ni adalah tindak balas penguraian ganda 2 untuk menghasilkan garam tak terlarut. Okey, contohnya kita nak hasilkan barium sulfat. So, barium sulfat ni adalah garam yang tak terlarut. Okey, tidak balas penguraian ganda 2 ni, kita akan gunakan 2 jenis larutan. Maknanya 2 jenis garam yang terlarut. Okey, untuk menghasilkan garam tak terlarut. Okay, so tindak balas penguraian ganda 2 ni adalah kita gunakan 2 jenis garam yang terlarut untuk hasilkan garam tak terlarut. Okey, so kita tahu dekat barium sulfat dia ada Ba2+ dan juga SO4 2-. Okey, jadi satu larutan garam mesti ada barium 2+. Satu lagi larutan garam mesti ada SO4 2-. Okey, garam apa yang larut yang ada barium? Kita boleh letak apa? Garam apa yang larut yang boleh ada barium? Kita boleh letak barium klorida. Kita boleh letak barium nitride. Okey, so senang kita letak barium nitride. Barium klorida, barium nitride. Okay, so untuk kat sini dia guna barium klorida. So larutan yang terhasil adalah BaCl2. So kat sini kita boleh, semua garam anak larut kan, so kita boleh guna yang ada Na+. So larutan yang kedua kita boleh guna Na2SO4. Maknanya awak kena cari garam terlarut yang mempunyai satu garam larut ada kation dia, satu garam larut lagi ada anion dia. So, sini kation, sini anion. Okay, jadi kita akan dapat 2 larutan garam yang terlarut. Okay, bila kita buat tindak balas, so ini dia punya cation, so ini dia punya anion. Okay, jadi dan juga natrium klorida. Okey, bila awak dah tentukan larutan garam yang nak digunakan untuk menghasilkan barium sulfat, so larutan garam, so jika kita akan dapat garam tak terlarut. Satu lagi ni garam yang larut. So ini adalah tindak balas. Faham? Boleh jelas?
Lag. Oh. Okey, lag ke? Sejak bila lag? So cikgu cakap seorang ke macam mana tadi? Okey, cikgu lost connection sejak bila ni? Tak lama dah save juga. Korang dengar tak? Tak dengan barrier sulfat. Okey. Okey, barium sulfat maknanya daripada anak panah atas ni, barium sulfat yang ni. Ni. Okey. Okey, so kat sini cikgu ulang balik. Kita nak hasilkan barium sulfat. So apa itu tindak balas penguraian ganda 2? So kita tahu barium sulfat ni adalah garam yang tak terlarut. So kita nak buat tindak balas penguraian ganda 2. Jadi dia guna dua larutan garam. Garam yang tak terlarut. So kita tahu sini ada barium 2+ dan juga SO4 2-. So kita tahu barium sulfat ada kation dia barium 2+ dan juga SO4 2-. So sekarang awak nak tentukan larutan garam apa yang nak digunakan untuk menghasilkan barium sulfat. Jadi dua larutan tu, so satu larutan mesti ada kation barium 2+, satu larutan lagi mesti ada anion SO4 2-. Tapi awak kena cari larutan yang ada barium 2+ ni mestilah garam yang tak terlarut, garam yang terlarut. So yang ada SO4 2- pun mesti adalah garam yang terlarut. Okay, jadi garam yang terlarut kita boleh guna sama ada barium klorida ataupun barium nitrat. Okay. So kita boleh gunakan sama ada barium klorida ataupun barium nitrat. Sebab apa? Kita nak satu larutan tu hanya mengandungi kation dia sahaja. So kita boleh gunakan sama ada barium klorida ataupun barium nitrat. Okey, larutan yang kedua mesti ada SO4 2-. So yang senang contohnya Na2SO4 2- ataupun kalium SO4 2-. Okey, garam yang terlarut sebabnya semua garam anak adalah larut dalam air. So kalau awak campurkan contohnya barium klorida campur dengan natrium sulfat. Okay, so bila kita dah buat ni, so barium klorida campur dengan natrium sulfat, kita akan dapat satu garam terlarut, satu garam tak terlarut. Okay, apa yang awak perlu buat, kita hanya tukar dia punya pasangan anion dan kation saja. So kalau sini barium akan dapat dengan barium sulfat. So kita akan dapat barium sulfat campur dengan satu lagi natrium klorida. So yang ini adalah tak larut. So yang ini adalah garam yang larut dalam air. Okey, boleh? Okey, contohnya yang nombor 2, kalau barium nitrat campur dengan kalium sulfat, so kita tukar pasangan anion kation dia, so kita akan dapat juga barium sulfat campur dengan, dapat apa lagi satu? Kalau tukar pasangan, so satu lagi dapat apa? Barium sulfat, satu lagi? Yes, kalium nitrat, betul. So kita akan dapat kalium nitrat. Okay, so dia tukar pasangan saja. Maksudnya yang belah sini mestilah garam yang terlarut. So garam terlarut tu satu mesti ada kation dia, satu mesti ada dia punya anion. So lepas awak dah tentukan dua garam yang terlarut tu, apa yang awak perlu buat nak tahu hasil dia, kita
tukar-tukar dia punya pasangan kation dan juga anion. So kita akan dapat barium mesti dengan sulfat, natrium mesti dengan klorida. Okay, kalau yang nombor 2, barium dengan sulfat, kalium dengan nitrat. Okay, boleh? Ini adalah tindak balas penguraian ganda 2. So yang ini yang kita panggil sebagai tindak balas penguraian ganda 2 untuk menghasilkan garam yang tak terlarut. So ini garam tak terlarut. Okey, selepas awak dah buat persamaan kimia, mesti seimbangkan. Okey, cuba tengok soalan nombor 1. Dah seimbang belum? Okey, macam nak seimbangkan soalan nombor 1? Okey, seimbangkan. Dua NaCl, okey, lagi? So, 2 NaCl, dah seimbang? Okey, dah seimbang. Okey, soal persamaan nombor 2, seimbangkan. Persamaan nombor 2, seimbangkan. Okey, ni nombor 2, seimbangkan. Dua depan kalium nitrat. Okey, 2 depan kalium nitrat. Okey, so dah seimbang. Okey, betul. So, lepas dah buat persamaan kimia, formula kimia dia, lepas tu awak seimbangkan. Okey, 2 depan kalium nitrat. Okey, seterusnya daripada persamaan kimia, okay, contohnya barium klorida campur dengan natrium 2 sulfat. Okey, hasil dia adalah barium sulfat. So, awak boleh bentuk persamaan ion. Okey, kita nak bentuk persamaan ion. Ingat lagi macam nak bentuk persamaan ion? Apa yang awak perlu buat persamaan ion? Macam nak buat persamaan ion? Cepat, lagi 2 minit ni sampai persamaan ion. So macam nak buat persamaan ion? Potong yang sama. Sebelum potong yang sama kena buat apa dulu? Sebelum potong yang sama kena buat apa dulu? Ceraikan, okey. Pisahkan dia punya ion. Okey, so kita akan dapat, so kalau kita pisahkan, maknanya sini kita dapat barium 2 plus dengan 2 Cl minus. Sebab apa 2 ni? Sini ada 2. So sini kalau kita pecahkan, Na ada 2, 1 SO4 2 minus. Okey, barium sulfat ni kita boleh ceraikan tak? Barium sulfat ni kita boleh ceraikan tak? Tak, ya. So yang ini sebab dia adalah pepecah, dia mendakkan, so kita tak payah ceraikan. So kita letak saja bawah barium sulfat. So yang ini kita boleh ceraikan, so kita akan dapat 2Na plus dan 2Cl minus. Okay, lepas tu apa yang kita perlu buat? Kita potong. So yang sama kita potong. Jadi yang tinggal adalah barium 2 plus campur dengan SO4 2 minus hasilkan barium sulfat. So ini adalah persamaan ion yang terhasil. So akan menghasilkan barium sulfat. Okay, so ini step, ini kaedah pertama yang awak boleh buat, cara potong-potong. Ataupun lepas awak dah buat persamaan kimia yang atas ni, lepas awak dah buat persamaan kimia yang atas ni, awak kena pasti mana garam tak terlarut. So kita tahu garam tak terlarut adalah barium sulfat. Okay, garam yang tak terlarut adalah barium sulfat. So kita tentukan saja ion apa yang hadir dalam barium sulfat. So ion yang hadir adalah barium 2 plus campur dengan SO4 2 minus. Lepas tu awak seimbangkan. Okay, awak tentukan daripada nombor 1 pun boleh ataupun nombor 2 pun boleh. Tapi dengan syarat awak tahu mana garam yang tak terlarutkan, mana garam yang larut. So ini adalah persamaan ion. Okay, so ini adalah persamaan ion. Okay, so boleh faham tindak balas penguraian ganda 2? Boleh rasa dah? Boleh? Faham?
Okey, jadi sampai sini saja kelas kita. Kita akan jumpa balik minggu depan. Okey.